FB Institut Kemahiran Bela Negara Alor Gajah. Saya perkenalkan, saya Muhammad Aminuddin, pengajar di bahagian penyajian Institut Kemahiran Bela Negara Alor Gajah, Melaka. So, kepada kawan-kawan, selamat datang ke FB Live hari petang ni kepada AKBN Alor Gajah. Okay. Mana yang tertunggu-tunggu daripada pagi tadi, terima kasih kerana bagi sokongan lah untuk mengikuti live saya pada petang ni. Mana yang dah join pada sesi kali ni, boleh like dan share kepada kawan-kawan yang lain lah. Okey, saya perkenalkan sekali, saya Muhammad Aminuddin, pengajar daripada AKBN Alor Gajah, Melaka. So saya telah berkhidmat di AKBN Alor Gajah selama 10 tahun dan sebelum ini bekerja di AKBN Miri, okay, selama 6 tahun. So mana yang kenal dengan saya boleh wave kat saya, boleh cakap hai, salam dengan saya. So tujuan saya buat live untuk petang ni untuk buat satu sesi ringkas lah berkenaan the art of folding napkin. Waktu PKPP ni sekarang ni semua dah boleh berjalan kan. Tapi sebelum ni kita duduk rumah tak ada buat apa. So saya cuba praktikkanlah balik teknik-teknik lipatan napkin lah. Untuk pengetahuan semua, lipatan napkin ni kebanyakannya digunakan di hotel-hotel, di restoran, especially lah. So kita di AKBN ni, bidang penyajian ni, semua student diwajibkan untuk membuat lipatan, at least dalam kurang 10 jenis lipatan, untuk mereka mahir lah bila masuk ke dalam pekerjaan nanti. So kat sini banyaklah jenis lipatan yang kita ada semua ni kan, yang telah diubah oleh pengajar-pengajar apa semua ni, oleh saya apa semua. Dan saya cuba untuk share lah, berkongsi teknik-teknik untuk membuat lipatan dalam apa-apa acara lah. Kita nak buat lipatan di rumah pun boleh, tak masalah. Kan yang digunakan ni adalah saiz 18x18 ya. So dia segi empat sama, segi empat tepat, dia memanjang sikit dia memanjang sikit. So ni adalah, kita terus lah pada teknik membuat So lipatan napkin untuk petang ni saya akan tunjukkan yang digunakan di dalam hotel lah. Okay. Daripada segi empat ni tadi, kita bagikan kepada tiga daripada tiga, jadikan dia tiga segi. Kanan, daripada ambil penjuru yang pertama, bawa ke penjuru kedua, penjuru ketiga, bawa penjuru kedua. Okay. Okey, kemudian langkah seterusnya, kita bawa yang penjuru yang tiada sambungan ni, bawa ke tengah. Macam ni lah. Okay, pastikan bucu tajam lah sini. Seeloknya kain yang kita gunakan ni, kita kanji terlebih dahulu lah, supaya mendapatkan garisan yang lurus. Dan supaya satu lagi, supaya kain ni boleh berdiri dengan tegak.
Dan seterusnya kita lipat yang penjuru kecil ni turun ke bawah dan kita terbalikkan. Bawa penjuru yang pertama dan ketiga ni ke tengah sikit. Dan penjuru ketiga ni kita selitkan pada penjuru pertama. Kemudiannya kita bawa ke atas. Okey, di sini kita nampak satu contoh lipatan napkin yang pertama ni lah. Okay. Nama ni dia kebarangkaliannya pada kita namanya adalah rabbit hair, mungkin dipanggil rabbit hair. Ada yang setengah buku lain, kita berpandukan buku lain, dia ada nama dia tersendiri. So kat sini yang ada dapat, yang untuk lipatan ni kita boleh lipat satu lipatan yang pertama, dan lipatan kedua kita boleh buat lagi berbentuk rabbit head. Jadi jatuh macam ni. Nak buat lipatan macam ni pun boleh, tak masalah. Dan kita buatkan dia kelopak macam ni pun tak masalah. So kita ada dua cara lah, ni satu. Ini adalah satu lipatan yang kita dah buat lah. Okey, kita pergi ke lipatan seterusnya. Kita bahagikan dua lipatan napkin ni. Napkin bahagikan dua sama. Dan tarik yang penjuru pertama, kita bahagian separuh ni, jadikan tiga segi. Dan kita ambil penjuru yang kedua ni bertentangan lawan, bertentangan arah. Dia akan jadi macam ni. Okey. Dan kita terbalikkan dia. Dia sepatutnya kain ni saiz yang sama lah, saiz yang sama untuk kita pastikan setiap penjuru tu dia simetri. Simetri. Lepas mula masukkan sebelah kanan ni. So kita ada satu lagi napkin. Siaplah ni. Okay. So di sini dia punya syaratnya tak ada lubang lah. Tak ada lubang pada lipatan ni. Kalau yang ada tu pun boleh, tak ada masalah. Kita ada nama lain. Yang ini kita panggil, sebelum ni dipanggil bishop head. Okay, bishop head. Okay, setakat ni kita dah ada dua lah. Okay. Yang ketiga, kita cuba sebelah. Yang ini saya cuba buat untuk napkin untuk penyimpanan cutleries, sudu garpu. Ini memang mudah lah. Daripada kain ni kita jadikan dia penjuru pertama dan kedua bertemu kat sini, dan kita lipat lagi bagikan dia sekata lah. Kita ambil yang penjuru yang ada ruangan untuk lipatannya. Jangan ambil yang sebelah sini, sebelah sini dia satu lipatannya. Satu, lipatan kedua, lipatan ketiga.
yang ni untuk kita napkin yang untuk kita letakkan di atas meja, di atas plate. So yang ni sesuai atas plate lah. Okay. Saya boleh ikut semua dah. Ni untuk yang buffet lah. Okay. Yang ni tadi kita untuk fine dining sesuai yang ni lah. Okay. Kemudian kita akan cuba buat yang ni. Ini untuk yang buffet. Okey. Lipatan pertama yang ni dipanggil rabbit head. Saya panggil rabbit head lah. Okey, saya panggil rabbit head. Okey, sebabnya ada singa rabbit di sini. Banana. Okay. Banana pun ada yang dipanggil banana juga pun ada dipanggil. Dan kita akan cuba yang lain pula. Yang ni adalah lipatan bishop head. Okey, lipatan bishop head. Okey, yang ni kita jadikan dia segitiga balik. Okey, ni kita terbalikkan dia. Kita cuba untuk roll di bahagian bawah. Ini adalah lipatan. Okey, saya dulu panggilnya lipatan bambu. Sekarang ni ada yang panggil candle. Ada satu lagi candle yang dia pendek sikit, dia keluar dia punya muncul kecil. Nampak macam candle betul lah. Ini dulu kita kenali sebagai bambu lah. Okey, bambu. Okey, setakat ni boleh tak untuk apa-apa kita ada persoalan ke ataupun untuk di-share dengan kawan-kawan? Boleh tak? Tak itulah. Okey. Sebenarnya perkara ni kita buat napkin folding ni untuk satunya kita boleh buat untuk kita hidang. Kita nak buat satu candlelight dinner ke ataupun makan malam dengan keluarga, kita boleh buat lipatan napkin ni untuk menunjukkan kelainan lah sikit. Kata bukannya untuk kita lebihkan kreativiti yang bila berada di rumah kan. So kita boleh mempelbagaikan lagi cara lah. Kita sekarang ni banyak dia punya lipatan-lipatan ni yang ada di dalam internet. Kita boleh dapati, kita Google search kita boleh dapat banyak lah. Okay. Next, saya akan cuba buat lipatan napkin untuk cutlery pocket. Lipatan ni selalu dibuat waktu saya bekerja dulu di hotel dulu. So, saya berkhidmat di hotel.
adalah lipatan poket, dan untuk kita letakkan kita punya tolerance lah. Okey. Dan ini adalah antara cara kita hendak bila kita buat room service. Okey, kita hantar kepada bilik. So, ini adalah antara salah satu cara untuk bagaimana kita nak membawa peralatan cutlery kita ni ke bilik pelanggan. Okey. Ini adalah salah satu caranya. Okey. Daripada kesemua hasil cadangan, hasil yang saya buat ni adalah boleh diperhatikan untuk kenduri kahwin, boleh dibuat, and then tapi untuk meja VIP lah, kalau buat untuk semua pun tak salah juga. Okay. Gubahan untuk hantaran pun boleh guna juga, and then kalau kata ada yang nak berbisnes kan, untuk napkin folding pun boleh guna salah satu cara yang saya tunjukkan tadi untuk jadikan bisnes lah, membuat hantaran lah, hantaran untuk majlis perkahwinan nanti. Okay. Saya cuba lagi sekali untuk satu lagi napkin folding. Dan ini adalah triangle, triangle, three shape of triangle. Okay. Daripada segi empat ni kita bawa kepada penjuru ke penjuru. Dan ini adalah lipatan yang paling senang lah bagi saya. Okey. Sekarang ni adalah kita dah ada beberapa jenis lipatan lah. Kebanyakannya lipatan kita boleh letakkan terus di atas meja, ataupun lebih baik jikalau ada underliner ataupun plate macam ni, dan kita letakkan di atas underliner kita ataupun plate. Ini adalah untuk dari segi kita menjaga higienik lah. Kali ni kita akan buat belah mulut ataupun kita nak mengelakkan makanan, sisi makanan kena baju. So kita buatkan dia kali ni as a hygienic purpose lah, untuk membersihkan diri sendiri lah. Baik. So antara cadangan yang selalu tanyalah, yang ditanya kepada saya, adakah boleh ke kita membuat lipatan napkin ni menggunakan tisu? Boleh. Jikalau kata di rumah tiada napkin yang seperti yang ini, saiz ni, boleh menggunakan tisu. Kebanyakannya kita guna tisu yang agak keras sikit, seperti contoh tisu yang satu company IKEA keluarkan yang berwarna-warni tu. Okey, temunya saiz dia agak kecil sikit lah. Okey. Cadangan saiz yang digunakan untuk membuat lipatan napkin ni saiz 18 kali 18, 20 kali 20, 22 kali 22 kali 22 inci. Kecil sangat. So untuk dikanji lah, kain ni dikanji. Kalau macam ni sekarang ni, kain ni agak dia tak keras sangat . So bila kita buat tu, bila buat satu jenis lipatan ni, kita nak simetri simetri.
Dia boleh berdiri tegak. Macam ni kain ni dia agak keras sikit. Walaupun kita belum kaji, dia agak keras sikit. Tapi ikutkan kain ni dia panggil cotton damas lah, cotton, kain cotton. Kain satin tidak digalakkan disebabkan dia terlalu lembut dan licin. So, saya rasa setakat ini saja. Semuanya, okay, yang ni kita ada contoh lah. Contoh yang student apa yang telah dibuat oleh pengajar-pengajar, oleh student-student kita. Yang seperti ini adalah F-wood. Jadi kita panggil tadi apa tu, candle. Candle sebab dia ada macam ada api sikit ni. Okay. Ini adalah lipatan untuk digunakan di dalam kelas. Tetapi bolehlah untuk dibuat hiasan. Tapi di kebanyakan establishment hotel sudah tidak menggunakan gelas ni disebabkan keselamatan dan kebersihan lah. Okay, hygiene and safety. Mungkin takut gelas ni jatuh pecah ni kan. Okay. Ni kalau mana yang student-student ni yang suka buat ni, coxcomb, saya panggil coxcomb Yang nama lain tu kita boleh tengok pada lah. Birds of Paradise. Birds of Paradise. Betul. Ini kita menggunakan, ini adalah napkin ring. Purposely untuk membuat napkin ni lah. Okay. So yang ni just masukkan saja. Macam tu je. Ini napkin menggunakan ring lah. Ini adalah waterfall Chinese fan. Kita ada Chinese fan. Tapi Chinese fan ni kita letak di dalam gelas. So, untuk apa-apa pertanyaan berkenaan napkin folding ni, bolehlah kontak dengan direct kepada bahagian pengajar di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Alor Gajah. Saya harap dapatlah perkongsian ilmu ni pada petang ini dikongsi beramai-ramai dengan kawan-kawan yang lain, dan apa-apa berkenaan kesalahan dan kekurangan pada video kali ini, saya minta maaf dan cuba baik sebaik mungkin pada masa akan datang. So harapannya boleh berjumpa lagi pada sesi lain. Dan YouTube tak ada, YouTube saya tak ada, cuma nanti bolehlah tengok. Bolehlah untuk search pada lain kali berkenaan sharing knowledge yang akan dibuat oleh kemungkinan saya lagi untuk sesi tajuk lain pula. Okay, jangan lupa untuk like dan share page Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Alor Gajah. Dan kalau jumpa dalam YouTube, boleh subscribe sekali. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.